daripada surah Sad. Alif adalah daripada makam ahadiyatul zati Allah. Datangnya ayat ini daripada Allah Ta'ala. Lam adalah tanzih oleh Jibril. Lam di mana yang membuatkan qaul zati. Kalau Allah Ta'ala Allah firman dalam ghaibul ghaib nurun, ingat je lah. Mim adalah Muhammad daripada Allah, Jibril bawa sampai kepada Nabi. Sad adalah rupa atau surah Muhammadiyah zahiran wa batinan, sunnah dan sirah Nabi. Kita lebih faham lagi surah mana rupa surah Nabi, surah Muhammad. Itu yang jadi fardu ain, hak yang nyata, hak zahir itu ain. Nampak Nabi jalan bangun sembahyang itu semua zahir. Lagi satu surah batin itulah ghaib. Surah yang zahir dan batin. Rupa Nabi SAW zahirnya begitu dalam Syama'il. Dan yang batin inilah yang kita kena pelajari, yang akan zahir dalam ayat-ayat ini. Jadi alif lam mim sad adalah dalamnya ada fardu ain dan fardu ghaib. Ini ajar ulama, ini bacaan ulama besar-besar. Jadi tuan-tuan ni tak ulama pun boleh peluang untuk jadi ulama. Ni saya ajar ulama besar-besar, majlis-majlis. Jadi tuan-tuan berpeluang juga dapat sikit-sikit dapat ya. Itu makna alif lam mim sad. Itu satu ayat mempunyai penuh dengan makna kebesaran surah Muhammadiyah, rupa Muhammad Nabi SAW, sunnah Nabi, syama'il Nabi, zahiran wa batin itulah yang terbaik. Tujuh batin, sunnah Nabi, surah Nabi, sabda Nabi SAW itu dia pergi kepada tujuh lapis sampai kepada Quranul Majid. Tiap-tiap kelaku, tiap-tiap daripada jasad Nabi maka dijadikan makhluk. Hati Nabi yang batinnya dijadikan nur daripada hati Nabi menjadi Jibril AS. Itulah malaikat kalian semua daripada arah, semua daripada nur Nabi, daripada falak-falaknya semua kini daripada nur Nabi SAW, daripada surah yang zahir Sad wal Quran al-Zikr. Nah, itu dalam alif lam mim sad, asas kepada ilmu zahir, mana zahir surah Nabi SAW dan batin Nabi SAW. Batin hingga pada 7 batin sampai pada 70 batin. Tu orang pandai balik lagi lah. Kitab itulah kita mengenal sifat sunnah dan surah Nabi. Itulah kitab, ilmu kitab. Kitabun anzalnahu unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ilmu kitab tu yang kena kita baca. Kita kena cari guru yang boleh mengajar ilmu kitab, ilmu alif lam mim sad. Siapa yang boleh mengajar, memberi makna, memberi faham kepada alif lam mim sad, dia guru. Kalau tak tahu lagi hal tu, kalau tanya hal tu, dia tulis wallahu a'lam muradihi, bukan dia orang alim lagi. Tak. Masih jahil lagi. Jangan ada rasa tak alim kalau tak tahu kan. Kalau tak tahu qaf, tak tahu sad, nun, kaf, ya, ain, sad, tak tahu yang itu, maka kita belum lagi jadi orang alim billah, arif
alim dan arif bil Quran. Kitabun unzila ilaik, kitabnya mana segala amalan dan kerja. Tanzil min Allahil Azizir Rahim, penurunan, revelation yang turun daripada Allah Ta'ala di atas Muhammad Nabi SAW. Muhammad pula surah, ada rupa dia, rupa zahir dia adalah hal zahir, kelaku dan akhlak zahir, dan ilmu dan ketinggian dia juga batin harus. Kitab yang diturunkan atas engkau, fala yakun fi sadr harajun, jangan kamu rasa payah, tak payah kamu merasa kepayahan daripadanya, untuk kamu memberi peringatan. Sebab kalau Iblamin ni waktu orang jahiliah, dia nak bagi tahu orang jahiliah, orang yang mana dah tak tahu di mana nak bagi faham ke. Itu yang dia rasa susah. Nabi rasa berat nak bagi tahu, tak bagi inzar. Dia inzar kepada orang awam dan dia beri peringatan kepada mukmin. Orang mukmin ni boleh faham. Orang mukmin ni yang duduk mutahirin dan bertahun, yang duduk dalam sahab bertahun ni, baru dia boleh faham. Sebab la yamassuhu illa al-mutahharun, takkan mencapai kefahaman. La yanalul fahm, tidak akan sampai kefahaman tadi. Kefahaman bermakna dia selapis, dua lapis sampai ke mana. Melainkan mukmin. Sebab orang mukmin ni yang hakikat iman dari alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, mereka itu mukmin, hati dia tu duduk di depan aras. Kalau tu angkat orang tadi, orang dengan ilmu ni, ayat tadi ni, hingga duduk bawah aras, tidur bawah aras, dia tidur saja sampai aras. Qalbul mu'min batah tahta al-arsh fawqa maqam. Nabi SAW bersabda, ruh mukmin itu dia bermalam di bawah aras. Kita yang dulu masa muhri dulu selalu bermalam di bawah aras bersama dalam malam qur'an. Tattabi'u amma unzila ilaikum, turut pelajari oleh kamu satu-satu. Mana kamu ni semua kena pelajari satu-satu. Tattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, yang turun daripada Tuhan kamu. Wala tattabi', yang turun belajar hal lain. Belajar hal lain, lepas belajar yang ini dia boleh belajar hal lain. Itu perintah gitu kan. Ya. Wala tattabi'u min dunillahi awliya, jangan tunggu ambil orang lain jadi pimpinan pula, tunjuk ajar pula, tak betul. Qalilama tazakkaru, sikit sangat orang yang belajar macam ni, sikit sangat. Nak sampai berbulan faham apa bukan begini, terlalu sedikit bersedikit. Terus Allah Ta'ala istiharkan dah Jazid, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan wa hum qaidun aw hum qaidun. Berapa banyak negeri-negeri yang tak membinasakan mereka itu. Faja'aha ba'suna, baru datangnya azab daripada kami bayatan, waktu itu. Ya. Aw hum qaidun, duk semang zani, duk bayan, duk tanbin betul-betul. Waktu itu turun azab umat yang dulu. Qala qila, wahum qailun, daripada cara qala qila. Sebab tu lah qala qila ni Allah Ta'ala benci. Mungkin kita baca qala Allah qala Rasul. Ya. Baca lagi, tak faham, baca menangis lagi. Baca tak tolong Allah. Lama Allah Ta'ala letakkan, bila titik air mata dan menangis, takut Allah Ta'ala daripada buka habis. Waktu untuk qala qila tu turun ada. Nah, banyak orang qala qila je. Qala Allah tak ada lagi dah. Dah benci dah, tak mau baca lagi. Itu sampai makam orang tu mendustakan ayat Allah Ta'ala. Fama kana da'wahum ijahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Bila sampai azab turun atas kepala dah,
baru dia sedar, barulah kita ni semua menzalimkan diri sendiri. Dah. Jadi, kemudian perintah seterusnya, semua kerja yang turun ni akan ditanya, Allah Ta'ala akan tanya apa yang mereka yang diutus kepada mereka akan ditanya, dan akan ditanya kepada Rasul tentang kerja tugas itu. Walaqusun alaihim bi'ilmin, kami dah ceritakan kepada mereka semua tadi kisah-kisah ini dengan bil-ilm, mana bil ayat dalam kitab, dalam Taurat, dalam Zabur. Wa ma kunna ghaibin, dan mereka semua ni tak pernah ghaib daripada aku. Mana duduk depan aku, hamba umat, hamba aku di depan Allah Ta'ala tengok itu. Ketika itu wal waznu yawma idzinil haq, timbangan Allah Ta'ala ada, timbangan Allah Ta'ala, meja dengan amal tadi itu pertimbangan yang hari mahsyar nanti adalah mizan al-haq, yang mizan Allah Ta'ala, mizan al-adil. Mizan yang ada tiga, mizan al-adil, mizan al-haq, mizan al-adil, mizan mahabbah. Artinya dia di mana Allah Ta'ala, wa ma man saqulat mawazinuhu mizan mahabbah. Artinya itu orang yang mahabbah, dia mahabbah, Allah Ta'ala kasih dia kasih Allah Ta'ala. Bahawa Allah Ta'ala mikir kata timbangan kan? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Itu orang yang amalan berat dalam timbangan. Ulaika humul muflihun, mereka yang di bawah mizan mahabbah Allah Ta'ala dan Rasul, hubbullah bil Rasul, dan mereka ini adalah mereka yang mendapat kejayaan. Sama man khaffat mawazinuhu, mereka yang terkeluar ringan dalam timbangan tadi, mereka adalah merugikan diri mereka bima kanu bi ayatina yadhlimun, sebab mereka itu tak pelajari ayat yang zalim mana? Syirik dengan ayat yang ayat orang lain dia baca, ayat orang lain kata orang lain dia jujur, ayat Allah Ta'ala dia buang sebelah kan? Benci. Zalika bitamkarihu ma nazzalallah, demikian itu yang berlaku begitu, yang berlaku kufur tadi kerana mereka karihu ma nazzalallah, dia benci dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Wa habatallahu a'malahum, Allah Ta'ala batal habis amal mereka. Pahala haji, syahadat dia, haji dia, apa puasa dia, apa semua sekali semua jadi habis. Dan mereka yang menggunakan diri mereka, kita kena pelajari itu perkara yang merugikan kita. Dan ini juga termasuk dalam kitab, ilmu kitab. Dia zalim diri sendiri dengan meninggal baca ayat Allah, dia baca ayat orang lain, dia besarkan ayat orang lain. Walaqad makkanakum fil ardh wa ja'alnakum lakum fiha ma'ayish, kami dah tempatkan mereka itu beri kedudukan yang tinggi. Mereka jadi raja, jadi menteri, jadi pengusaha, jadi orang kaya. Itu Allah Ta'ala beri kedudukan. Wa ja'alnakum fiha ma'ayish, dan kami jadi bagi kamu di sana ma'ayish, kehidupan. Gaji, ma'is mana gaji cukup, makannya bulan-bulanan, harian, bulanan, tahunan semua cukup. Yang ini Allah Ta'ala dah tetap 50,000 tahun dulu. So kita bergerak pergi makan, makan tak boleh makan, sakit, demam dan semua dah. Tapi sedikit yang bersyukur, yang boleh, bila walaupun bagi begitu banyak, bagi negeri kepada mereka, bagi kehidupan yang baik, tapi sedikit yang bersyukur. Sebab tu kita tarikhah kita Ahmadiyah Muhammadiyah ini tarikhah kita mahabbah dan syukur. Utamanya dasar kita mahabbah dan syukur, dan orang yang sampai kepada makam syukur sedikit, terlalu sedikit. Nah, itu makna. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna kami jadi kamu jadi rupa kamu thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini cerita ada kejadian Adam juga. Berlaku antara muhawarah pergaulan dengan Allah Ta'ala dengan
dengan iblis. Yang kita ada belajar ni dalam azim ni, itu berlaku muhawarah Nabi SAW dengan Allah Ta'ala. Nah, hak yang ini asal jadi wadul hak ghaib ni, hak waktu itu berlaku antara muhawarah ni, percakapan soal jawab tadi Allah Ta'ala dengan iblis. Mana rahsia daripada rahsia? Orang tak tahu yang itu kan. Allah Ta'ala suruh iblis sujud. Dia berkata, mana boleh? Dia orang main otak, main logik. Tak logik ni. Aku dah 120 tahun, mana boleh sujud Adam? Siapa tak boleh sujud? Aku yang baik daripada dia, ana khairun minhu. Lepas tu bila cerita Allah Ta'ala lah, aku jadi di bola api, dia jadi di bola tanah. Itu berlawan iblis tu. Dia nak ajar Allah Ta'ala. Pasal apa yang dia baik? Pasal dia jadi di bola api, Adam di bola tanah liat. Ini tak logik. Saya nak sujud pada Adam. Itu cerita kartun lah. Ya. Kalau kena benar, kalau kena mentai, lepas tu keluar bumi, musuh, pada. Siapa yang kamu nak sombong daripada ini? Bila kamu mula tertakabbar, فَمَا يَكُونَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Muni besar diri kamu sangat, maka keluar kamu daripada rahmat aku, dan kamu jadi orang yang kecil. وَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Sagirin orang kecil. Dulu kamu besar sangat, sebab kamu besar diri kamu, maka kamu tukar jadi kecil. Rahmat betul-betul habis sebab takabur. Kita kena belajar tawaduk. Ilmu tawaduk itu adalah sirah Nabi, surah rupa Nabi yang zahir. Tawaduk Nabi kan, Nabi tawaduk macam mana kan? Nabi kalau boleh jumpa orang sebab dia bagi salam dulu. Nabi SAW orang lain tak ada peluang. Kita jadi itu syekh tu dah kita tunggu orang bagi salam kita. Gimana semua kan? Tawaduk Nabi jawab salam ke orang tu. Nabi tak lepas tangan dia hingga orang dia rasa orang tu nak lepas. Itu tawaduk Nabi. Itulah yang zahir. Yang batin dari muhabbah dengan tawaduk adalah batin, sirah batin, rupa Nabi yang batin. Al-zahir ni hak jalan Nabi, hak pakai kita boleh nampak. Itu fardu ain. Ain mana ayana, nyata. Ghaib mana tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, iblis berghaib, syaitan berghaib. Pada kita ni ghaib. Itu bagi fardu ghaib. Fardu ghaib mana fardu ghaib? Hak yang ghaib kan? Allah Ta'ala ghaib, malaikat pun ghaib. Lagi apa? Jin jatan ghaib, kita tak nampak. Itu fardu. Pelajari untuk mengenal iblis dan keturunan dia itu termasuk dalam fardu ghaib. Fardu ghaib. Orang tak ngaji lah ni. Orang yang ngaji fardu ain dan ghaib ni, ngaji Quran ni, sampai turun yang ketiga. Dan kita berkitab tinggi, kita hak betul puluh zaman tahun puluhan hijrah dia sebut belajar fardu ghaib. Lah ibu saya buka balik, so, saya diperintah untuk buka balik untuk mengenal dua fardu. Ada belajar sekolah itu bukan fardu ain, itu maklumat. Nak baca fardu ghaib, fardu ain dia kena baca. Dia kena mengaji alif lam mim sad, terletak fardu ain dan fardu ghaib. Ain mana ayana, kenyataan. Surah Nabi yang zahir, surah Nabi yang zahiran wa batinan.
rupa Nabi SAW, kemuliaan Nabi jadi itu mana sad. Nah, dan ayat-ayat yang semua ni dia bagi kitab. Ayat yang lepas daripada kitab dan berlaku kelakuan itu ada daripada ilmu kitab. Kemudian sampai kepada bila dah keluar dari dunia ni, nak balik ke dunia balik, dan berlaku sana antara Adam dan Hawa, was-was tadi, was-was syaitan. Syaitan yang was-was tu menjadi was-was tu. Was-was tu adalah asas, menjadi asas kepada 11 kejahatan manusia dan jin. Minal jin dan tuan nas. Kita belajar macam mana was-was syaitan. Begini lah, begini, bagi kedukut lah, begini lah, macam-macam lagi kan. Dan kita ulang balik tu. Nanti baca dalam tanah tu tentang 11 kali. Itu kerja syaitan yang dia buat. Dia tu create perasaan dan rasa dan apa benda tu. Bakhil dengan kedukut, marah dah. Lepas tu nak bila orang lain nak merobak, nak menyamun orang lain, mencuri merobak, menyamun kan, itu was-was kepada syaitan. Nah, dan was-was kemudian semua keluar dari dunia dan nak dapat balik. Nak kerja syaitan ni badan berhuma berhuru. Dia cerita satu benda kepada anak Adam ni, itu cerita benda waham ni, itu adalah huru tu pada syaitan. Syaitan mana? Qarin. Nah, Umay ya'fi 'an dzikrir rahman qayyidu syaitan. Siapa yang tak balik ke masjid, dia berzikir dalam situ, dia akan ditangkap oleh Qarin, dan Qarin akan mengajar dia sehingga dia merasa dia mendapat petunjuk. Bukan petunjuk. Orang yang petunjuk ni orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian dan yakin dalam bertemu dengan Allah Ta'ala. Besok baru dia dapat khusyuk, dan itu baru dia punya hidayat. Dia main ke dunia ni, dia kena tempuh kepayaan. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Kemudian dia sabar kan. Sabar tadi baru dah. Kemudian bila sabar, dia reda dan apa yang dia terima dia dapat tadi. Kemudian dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia tempuh yang itu, dia istirja balik pada Allah Ta'ala, mana reda balik pada Allah Ta'ala apa yang turun pada dia tadi, maka mereka itu baru dapat hidayat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kata mereka itu turun selawat Allah Ta'ala, pimpinan Allah Ta'ala, berkat Allah Ta'ala. Salawatun min rabbihim wa rahmah, dan rahmat turun. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka dah orang dapat petunjuk. Orang yang lain tu dia sangka dia dapat petunjuk. Nah, qul amara rabbi bil qist aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihim ad-dhalalah. Dalam ayat yang seterusnya. Lepas tu nak balik nak tempat yang dapat balik kaum tinggi tadi, sebab kita dalam musuh. Nah, maka Allah Ta'ala bagi tahu, panggil balik ya Bani Adam. Ya Bani Adam ini adalah fardu kepada tiap-tiap anak Adam. Ayat ini fardu. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Tuhan yang memfardukan kepada kamu Quran. Mana Quran ini semua difardu. Nah, kefarduan Al-Quran jadi untuk nak mengembalikan kamu balik pada tempat beliau. Bila radduka ila ma'ad, nak kembalikan kamu dah keluar dari dunia ni, tempat yang ni, nak balik kamu kepada jannah. Dia kena balik kepada redha Allah Ta'ala dulu sampai dia kena pergi ke maghrib. Maaf Maghfiratun min rabbikum wa jannah. Kamu bersegera cepat kamu mencari keampunan. Mana tempat nak cari? Maka Allah Ta'ala dah bagi tahu dulu, ya Bani Adam, qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan. Ya Bani Adam, kami dah turun kepada kamu pakaian untuk hias kamu, tutup aurat kamu, dan pakaian takwa adalah yang terbaik. Macam mana bertakwa? Faman ittaqa wa aslaha.
Ada ayat yang lebih kemudian bila kita ni balik ke masjid, kita balik di masjid baru kita Allah panggil lagi, ya Bani Adam, jangan kamu difitnah, jangan main mana di pemain-main dan akan kamu oleh syaitan. Bagaimana syaitan jadi itu, iblis jadi itu kerja dia keluarkan bapak kita kata buang berpakaian dulu, kemudian dia kena halau keluar dan kekallah pemusahan hingga hari kiamat. Jadi minta keluar dalam hati dia kemudian Bani Adam datang besar. Bila musuh kita yang paling kuat lah, ingat, bukan orang-orang ni, tapi syaitan. Kita tak nampak dia dan kabilah dia banyak boleh masuk dalam daging darah, boleh buat sarang dalam jantung, boleh buat sarang di otak. Bila kita marah orang dia duduk sini, itu saya nampak. Kita marah dia dia duduk sini, duduk pesut duduk push. Nah, itu syaitan dah marah. Nah, bila marah pula nak habis orang baris kan, tampar dia kata itu syaitan. Syaitan tu letak ni. Syaitan kata iblis kata macam-macam. Kenapa yang Bani Adam? Bila ayat Allah Ta'ala firman yang ini dia Bani Adam ni, iblis tu kaya yang Bani Adam wa ana fi sadrihi. Macam mana anak Adam nak boleh selamat sedangkan aku dalam jantung dia. Wa idza huwa yadhik atiru ila aqlihi, bila dia marah ada atiru ila aqlihi, aku terbang dulu akal dia. Itu yang berlaku hari-hari kepada kita. Mereka kita ni dalam jamaah ada lagi, dalam wudu dalam jamaah, dalam saf, makan dalam jamaah, minum dalam jamaah, malam minum malam, pagi petang kita mengucap banyak tasbih, dan banyak mengucap salawat Nabi SAW. Maka syaitan boleh lari. Jamaah, ada jamaah sunnah sirah Nabi dan sama dalam 5 kali. Jamaah yang melakukan 4 kali. Jamaah yang sama wa ta'ah, mustami'in wa'in, ma'alim natiqin 2 kali. Lepas tu semua dalam rangka hijrah dan jihad. Bila masuk dalam 5 perkara tu, masuk ke masjid, semua berdiri balik ke masjid, betulkan saf. Itu jangan nak ceramah daripada syaitan, musuh kamu. Jangan yang lain tak lah. Kalau nak belajar banyak tinggal itu ni. Tapi ayat asas dan tak asas, maka tak berjaya. Syaitan beri tipu dulu. Dari Syiah lah, dari Khawarij, ya, Rafidah Syiah, Khawarij pun Syiah, Rafidah pun Syiah. Tak, lepas pada Syiah itu baru. Jadi sebab dia ini surah Nabi Zahir Batin, iaitu sunnah Nabi dan sirah, sunnati wa sirati. Sirah itu hak gaib, hanya akhlak Nabi yang 360 akhlak Nabi. Itu sirah Nabi kan? Sunnah Nabi dah kita bernampak Nabi buat Nabi jalan pergi sana sini. Itu sunnah surah. Hadha siratul mustaqim. Itu dalam sad juga. Sad tapi makna sad itu makna sirat. Siratullah. Alif lam mim sad. Sad surah Muhammadiyah. Rupa Nabi SAW zahir dan batin. Ringkasnya adalah sirat. Hadha siratul mustaqiman. Fattabi'u, turutlah sirat aku. Mana turutlah sunnah dan sirahku, iaitu tariqah. Jadi saya baca ayat ni sebab kita dah lama, dah bertahun-tahun dalam tariqah, maka mudah faham. Dia mahu apa dengar ke Syekh Maulana, Syekh Maulana tak boleh masuk. Dia masuk dalam kitab dia, tu keluar dan dengar baca ayat ni. Tak, sebab sifat kibir dia, wujud dia dah lama berkekal dalam dada. Nah, jadi orang yang boleh duduk lama sini tu, mana penyakit tu tak ada. Aduh,
Kalau ada penyakit itulah tak boleh dulu seorang tarawih boleh, tapi bila nak baca kitab ya hilang dah. Tak boleh dulu. Nah, kalau yang boleh duduk tu mana orang tu dah ada tawaduk. Kemudian Allah tak perintah ada Adam ni. Hari yang penting kita kena terperhati ni. Jangan kamu dipindah oleh syaitan. Lepas tu, ya Bani Adam, aku dah bagi kamu pakaian, tutup pakaian kamu, dan pakaian yang baik sekali adalah taqwa. Fa man ittaqa wa aslaha. Belajar taqwa dan islah. Islahun nafs, islahul qalb, aqal wa ruh. Tuan-tuan mari sini boleh belajar islah 4 serentak dengan baca ayat begini. Satu ayat ni boleh islahkan nafs, hati, akal dan ruh. Akal tu bila ayat ni masuk dalam akal dah, ingat dah, kemudian faham makna dia tu, itu makna dah ubah islah akal. Kalau tidak dia panggil, yang itu dia panggil akal Quran ni. Dah, akal Quran ni mana dia semua akal, semua dia tahu Quran. Apa benda yang nak buat kan dia tahu Quran, dia belajar. Wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlunahu minhu min Qur'anin wa ma ta'malun min amrin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fihi. Bila kamu buat kerja sesuatu, kamu dah tahu perintah Allah Ta'ala dengan jalankan. Itu yang kita kena belajar. Bukan belajar nak timbul musuh pertandingan. Itu Quran semua buat begitu. Quran litarannum. Sedangkan Quran ni sad wal Quran zikr. Quran yang penuh dengan khazanah zikr, ilmu, amal dan hikmah. Nah, aizah, azamah, kebesaran, keperkasaan ya. Kemudian kita ringkas saja supaya kita dapat ikut balik. Kemudian Allah Ta'ala perintah khutbah kepada qul. Kita tengok qul. Qul ingatlah, qul adalah pintu kepada untuk memahami sunnah dan sirah lagi. Sebab perintah itu kepada Nabi kena buat dulu perkara itu. Dah. Qul amara rabbi bil qist. Qul jujur aku. Qul amara rabbi. Rabb aku suruh aku. Ya. Jadi menerima perintah Allah Ta'ala yang pertama adalah Nabi. Qul inna Allah, beritahu kepada mereka bahawasanya Allah Ta'ala tak pernah menyuruh kepada fahsyat dan taqulu Allah dan tak suruh kamu bercakap tentang Allah Ta'ala benda yang kamu tak tahu, kamu tak belajar daripada ayat itu tadi. Tafsirkan ayat Allah Ta'ala untuk sport, untuk game, untuk tukang pungut cukai, tunggu untuk hari guru pakai ayat innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Tak buat hari guru tua pencin pun dia kata macam dia ulama habis mampu maut mati hati mampu ni mana mati lah. Sebab orang yang belum mampu ni ibn awal mata min khalqi iblis. Allah Ta'ala firman hadis qudsi, mula yang mampu daripada hamba aku tu iblis. Iblis tak mati, dia mati dengan terkebal, sifat terkebur tu, besar diri tu, sombong tu. Maka orang tu dah kira pada Allah Ta'ala dah kira mati, mampu. Bahasa Melayu juga dah mampu dah, dia tak mati. Mana orang tu bila masuk kibir wujud dah mati sambil dia dah kira mati dengan dia bukan hidup. Hati, mana hati orang tu dah mati dengan sifat wujud, riya dan kibir. Nafsu pula masih mati dengan hasad, ghadab dan ghadab, marah, hasad, hakad, dendam. Nafs mati begitu, celaku. Ma'adallah apa ni, man tabi'a hudaya fadal wa la yafi. Siapa yang turut perangai aku, dia tak kekal dan dia tak sesat dan tak celaka. Orang yang celaka daripada orang yang menjauh daripada mendengar ayat Allah Ta'ala
ingat Allah Ta'ala, tazkirah. Orang yang tidak merendah diri untuk mendengar balik ayat Allah Ta'ala. Nah. Jadi itu Qul amara Rabbi bil qist. Jadi ya Muhammad, amara Rabbi, Rabb aku menyuruhku dengan keadilan. Adalah mana mahabbah. Adalah keadilan mana bersih daripada syirik dan duduk dalam makam mahabbah. Muqsitin, orang yang berkumpul di masjid ini dipanggil muqsitin. Inna Rabb Allah yuhibbul muqsitin, orang yang duduk dalam keadilan. Adil mana tak syirik, adil mana yang dia tauhid, tak syirik. Itu adil. Itu perintah asal tadi supaya kamu balik menjadi orang yang golongan yang mutahabbin fillah, orang yang berkasih fillah, duduk dalam masjid, semua balik ke masjid, tegakkan muka kamu semua kiri, anda ke masjid, semua masjid, situ boleh berdoa. Kalau kamu ni tak pergi balik masjid, tak berdoa di masjid, kama bada'akum ta'udun, macam mana kamu dulu ni dalam sesat, dalam bodoh, kamu kan jadi bodoh balik, sesat balik, rugi balik, masuk azab balik, sempit hidup. Jadi gitu. Fariqan hada, fariqan hada. Sebahagian saja mendapat petunjuk, sebahagian lagi tetap kata mereka dah tetap daripada sesat kan. Dulu lagi sesat pada azab. Sebab apa? Innahum yattakhidhu syayatin awliya min dunillah. Mereka mengambil syaitan, ikut syaitan. Qarin. Tak tahu yang tu qarin ikut, dia tahu ikut otak tu qarin tu. Wahabi dia tahu Al-Quran ke otak dia tu. Itu qarin Dia ambil syaitan sebagai tubuh dia. Lain daripada Allah Ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka meyakini mereka lah dapat petunjuk. Seperti itu. Perasaan yang ditanam oleh syaitan tadi, yang lari daripada masjid, lari daripada ayat tadi kan, dia Bani Adam kuduzin, anak Adam ambil masjid, balik masjid, balik berkumpul di masjid, kita terus di masjid, makan minum di masjid, kita belajar di masjid, belajar hijrah di masjid, belajar jihad di masjid, belajar taqwa di masjid, belajar Islam di masjid, semua di masjid. Luar masjid tak ada, luar pada masjid tak ada kebaikan. Perhimpunan luar daripada masjid ini, mereka perhimpunan ijtima' kita ijtima' imaniyah, ijtima' di atas sunnah dan sirah Nabi, atas apa? Kalau perhimpunan yang tidak ada atas sunnah dan sirah Nabi, maka perhimpunan itu adalah menjadi kesesalan yang besar pada hari kiamat, jahat hisab pada hari kiamat. Ingat, kita suka lagi, nak suka habis kumpul. Nah, bila lawan Kelantan Terengganu faham kan, cakap awal-awal lagi kita mau Kelantan bagi cuti. Nah, cuti pula nak memberi penghormatan kepada harimau Malaysia kan, harimau Malaysia. Itu dia kena bertaubat, sebab itu termasuk dalam lahun wal aibun. Orang yang mengambil agama pula lahun wal aibun, dia kena bertaubat, keluar daripada studio tu, TV Hijrah ke TV 9 ke TV apa, taubat, keluar daripada situ, balik ke masjid lain, belajar wudu dan belajar sahur lain. Itu boleh pakai. Sebab yang itu semua adalah syirik, amalan syirik, amalan kafir, haram. Kalau kita dah rasa apa, kena kita dah mati sini Yahudi, syaitan Yahudi, Majusi dan Nasrani semua jumpa, rupa macam bapak agama dia sekali. Bukan betul. Ya, mana kita kena putus dan benci benda itu terus. 6 perkara tadi. Lawan wala'ibun zinatun tafakhurun bainakum takadu fil amwal wa aulad. Ini sekolah-sekolah yang ada hari ini, semua pergi pada 6 perkara. Banyak anak-anak tu cuba anak dapat 9 sembahyang hajat berdalah tu syekh semua situ pergi
Kenapa? Anak dia dah ambil SPM. Nah, mampu semua pergi jahil. Guru kata syekh ke abang yang mengajar semua tu kan habis bawa segala pelajar 4.5 million student, 4.5 juta pelajar-pelajar yang belajar di sekolah lahul wala'i wazidatun tafahum, semua dengan tubuh tu syekh dia, dengan profesor ya, akan terus pergi jahil. Innahum lasadul jahil kalla qadwana ala qulubihim ma kanu yaktubun innahum lasadul jahil. Kalau kita kena bertobat, tobat kita lagi balik kepada Allah Taala. Anibu ila rabbikum wasjudu lahu, balik pada tempat kita lah untuk hidupkan. Sebab kita berlawan syaitan di situ, keluar pada masjid tak ada lah, syaitan datang kat habis. Dijadikan kita ni seperti syaitan. Cuba tengok ni ayat lagi kan, ya bagi Adam imayatikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya bani Adam, hai anak Adam lagi, tidak akan datang kepada kamu imayat, tidak akan didatangkan kepada kamu rusul. Macam saya ni sebagai rusul kepada rusul, naib rusul. Kalau Tuan Kambil dah cakap naib rasul, rasul ini baca ayat Allah Ta'ala. Kalau baca qala bainu baini, ya itu bukan naib rasul, itu naib syaitan. Nah, sebab Tuan Kambil bila masing-masing mengaku naib rasul semua, habis murtad. Begitu Maulana itu katanya murtad ni, cakap macam ni, mengaku naib rasul ni, naib Nabi ni murtad, tak boleh. Ya, semua bukan mengaku naib rasul. Boleh murtad. Dia berani Syed Talib tu turun pergi ke Pakistan, dia murtad. Nah, itu yang bagus. Dia lepas tu daripada Adam kadang-kadang mafatul ayat di kami yang lalu. Demikianlah kami tafsirkan ayat ini satu-satu, bagi tahu kepada Ibrahim satu-satu bagi kaum yang alamu, bagi kaum mana jamaah yang nak belajar, bukan bagi orang yang nak mana terjemah itu, bagi kaum yang tahu. Siapa nak tahu kalau tak belajar? Rasul dengan Nabi kena belajar kan? Dia dah tahu dia. Kita yang ni kita mau lagi pakai tahu sini. Dia wayo dengan sini. Nah, jadi daripada mesti ada datang kepada orang yang memperingat dari ayat. Macam saya ni ada sebagai salah seorang dia akan memperingat dari ayat Allah. Dia baca ayat Nabi kita boleh faham ni. Orang awam kata hebat syekh tu tunggu ke wali tutup besar wali kena mengaji ni. Saya ni dari bentang isyarat daripada Nabi SAW untuk baca balik satu ayat ni kepada kubur. Dah. Mana orang yang bila seorang yang sanggup dengar dan orang itu ada perang khusus yang boleh dengar di mana. Walaupun jahil tapi dia boleh dengar, boleh faham, boleh merasai. Nah, satu ayat yang saya baca mana orang tu dah Allah Ta'ala dah angkat dah. Dia tak ada benci tu kan. Kalau orang yang satu tu dia akan benci dan menjauh. Wa yatajannabul ashqal ladzi yatawakkum, kan menjauhi dia mempelajari ayat ni balik ni. Ayat Al-Quran dia jauh dan yatajannab, menjauhilah orang yang yatajannabul ashqa, akan menjauhi ni orang yang paling celaka sekali. Celaka lah tu yang tak mau dengar balik ayat Quran tu, tak mau tunduk balik itu. Nah, dia masuk dalam ayat ni yang kemudian walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Kalau Tok Syekh tu tak Maulana tak balik main mengajar turun masjid dan belajar balik ayat-ayat ni macam saya baca ni, saya yang sebagai ni storyteller ya,
ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum, maka tukang cerita balik, kisah, mukis, storyteller. Saya ni tu bagi storyteller lah, baca apa yang dalam makna tu, mana ayat. Dah datang dah, saya dah baca atas kamu, baca ke ayat-ayat aku. Rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bagi siapa yang bertakwa, melangkah mendengar mana langkah takwa itu. Tak mendengar, tak dapat banyak ayat, dapat satu ayat ya. Mendengar ayat Allah Taala lah tu. Itu mana takwa lah tu. Lepas tu kena islah. Bila kita dengar lah, kita dah tahu apa yang kita nak buat tu kan. Itu islah lah tu. Islah hazatan baik, islah sama kita, jadi kasih tahabin sama kita, maaf apa yang kita sediakan. Orang yang buat naya bagi kita pun kita maaf. Kalau kita maaf, satu crown naik pangkat. Ya, silap sikit sebanyak kita silap, jangan kita tarik muka. Kalau tarik muka banyak lebih 3 hari habis. Kita maaf, kita ingat informan apa yang takfu wa beritahu. Kamu maaf orang itu, kamu dah dekat kepada takwa. Kita boleh takwa kan? Itu makna apa makna takwa. Mana kita berjumpa, kita akan jumpa pakat buat silap, buat zalim sama kita kan, maka kita pemanah takwa tu, dia maaf. Siapa yang boleh takwa, nak dapat takwa itu kenapa? Kerana maaf. Intafu hu aqrabu lit-taqwa. Jika kamu maaf ya orang itu hu aqrabu lit-taqwa, dia lebih akrab, lebih dekat kepada takwa. Itu mana kita boleh takwa. Itu mana ayat ini, pemanah takwa wa aslah. Islah mana kita islah nafs, hati, akal dan ruh. Majlis kita ini, majlis ulbat ni, kita belajar islah nafs, qalb wa akal dan ruh. Serentak kita belajar iman, Islam dan ihsan dan akhirat dan qurbah. Apa itu? Sa'at. Dah, ada itu. Itulah intisari daripada ayat ini. Walladzina kadzabu bi ayatin, mereka yang berdusta dan sombong, wastakbaru anha, tak payah belajar. Ulaika ashabun nar, mereka lah ahli neraka. Waman azlam mimman iftara 'ala Allah wa kadiban wa kadzdzaba bi ayatihi. Tidak orang lebih zalim dibanding sendiri daripada mereka yang melampau mendusta ayat Allah. Kamu nak percaya, kamu nak belajar kasih ayat Allah hati. Orang yang melampau dan mendusta pula, ataupun dia mendustakan dengan ayat mana ada ayat ni, ayat Allah Ta'ala. Ayat Allah Ta'ala nak kalau kita berpaling habis. Allah Ta'ala yang dibayan, Allah Ta'ala nasihat pun dibayan dengan ayat Allah Ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, ayat tu la'allakum tahtadun, supaya kamu dapat petunjuk. Mana hidayat, jadi ini kena ada bayan, mengikut apa yang dibayan oleh Allah Ta'ala, supaya kamu pasti mendapat hidayah. La'allakum tahtadun kan? Itu peraturan kita ni, nak balik nak jadi mukmin. Dah, jadi mudah-mudahan kita kena berzakat, kena ada ingat selalu. Sebab ini adalah ilmu asas fardu ain dan fardu ghaib. Jadi kan kabut bola ni gini sepatutnya boleh beritahu ustaz datang nak ngajar apa, dia boleh belajar fardu ain dan fardu ghaib. Nah, beritahu itu. Kalau kata fardu ain ini itu bukan fardu ain, itu maklumat. Cina memberitahu. Anak-anak Cina bagian baca sekali dia masuk puasa dia dapat A. Anak ustaz tadi dapat C. Mana itu bukan fardu ain. Fardu ain ni alif lam mim sad ni dan isi ini fardu ain dan ghaib. Jadi saya akan ajar sampai fardu qaf, kaf, lam, mim, nun. Itu semua alam malaikat. Mana fardu itu 7. Ya kita nak tahu lah, kita 2 ada fardu ain dan ghaib.
wajib kepada semua anak Adam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. InsyaAllah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah.